Kepelbagaian teras kekuatan pembangunan pentadbiran Sabah dengan mandat rakyat yang tinggal kurang lebih 3 tahun lagi. Selepas berjaya anjurkan sidang meja bulat Forum Ekonomi Islam Dunia WIEF di Kota Kinabalu, kepimpinan negeri yakin boleh mengemudi ekonomi Sabah dengan bukan sahaja komposisi politik yang kekal pelbagai tetapi juga mesra serantau. Ini dinyatakan sendiri oleh Ketua Menteri dan Timbalan Ketua Menteri Sabah kepada Esra Awani hari ini. Terima kasih Syazani di Bukit Kewangan. Ketidaktentuan politik nasional tidak menggugat iltizam dan pelaksanaan pentadbiran kerajaan Sabah terhadap segala yang dijanjikan dalam meningkatkan hidup rakyat di seluruh Sabah. Walaupun kini menjadi blok pembangkang di peringkat nasional, tetapi polisi yang ada masih yakin untuk dikukuhkan, dilaksanakan sepanjang hampir 2 tahun yang dah berlalu ni. Dah diletakkan asas, 3 lagi lebih kurang tahun untuk mandat ni habis jika profesionalisme diadakan di kedua-dua belah Laut Cina Selatan. Ikuti apa kata Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Kalau pimpinan itu menyedari bahawa pembentukan sebuah negara bukan hanya kita harus mendengar suara daripada parti kita. Ideological, we should not be driven politically. Ya, kita nak melihat bagaimana suara rakyat. Kerana kita membentuk sebuah negara, nak membentuk sebuah negara suntuh jiwa dan hati dia. Maka dengan itu, maka bolehlah kita melahirkan sebuah negara yang kita katakan makmur rakyat dia. Polisi persekutuan kepada Sabah boleh menjadi terlalu makro tanpa mengambil kira kearifan tempatan. Ini terbukti sejak 1963. Sebab itulah sejak Kerajaan Gabungan Warisan, UPKO dan Pakatan Harapan memerintah 3 kementerian negeri menambah ketelitian tempatan dalam aspek pendidikan, kesihatan dan perundangan serta hal ehwal anak negeri termasuklah budaya. Macam mana nak boleh dimanfaatkan komputer di sekolah-sekolah ini sedang pun bekalan elektrik tidak ada. Kemudahan-kemudahan ini tidak sampai, ya. Begitu juga dari segi coverage dia. Ya, internet coverage langsung tidak ada. Jadi kita tidak melihat sebenarnya daripada awal penyusunan dasar yang ada di peringkat kerajaan pusat, melihat kerangka di peringkat bawah, hanya kita menggunakan pendekatan kita we know better. Walau apapun politiknya, Syafi'i yakin santun kepelbagaian bukan sahaja sejahtera kepada negeri tetapi juga kepada negara dan seluruh rumpun Borneo. Kebangkitan Kalimantan dengan ibu kota negara baru mereka di timurnya menjelang 2024 menjanjikan kerjasama kemakmuran serantau yang baru. Dan saya berharap sungguh itu yang saya suarakan, ya, kepada pimpinan terdahulu Tun Dr. Mahathir Mohamad, manfaatkan kedudukan Sabah dan Sarawak itu sebagai sebahagian daripada wilayah negara Malaysia yang ada untuk kepentingan meletakkan Malaysia bukan hanya mampu bersaing di pentas dunia, di rantau ini, kena dah berhampiran dengan ibu kota Indonesia di Kalimantan. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Wanita Cina pertama Sabah, Datuk Christina Liew, mengakui kesan COVID-19 memang ada pada kemakmuran Sabah, terutama sektor pelancongan. Namun berkat kesatuan yang ada pada Kabinet Kerajaan, pimpinan kerajaan Datuk Seri Syafi'i, pentadbiran negeri cepat bertindak bukan saja untuk membendung epidemik ini tetapi juga halas ekonomi. We immediately call meeting with the stakeholders, which means the hoteliers, the tour guides and all these tour buses, and we have a discussion with them how we go about the best way, to sustain their operation costs, because they're not even talking about profit, just to maintain the cost. And so we go towards domestic tourism. Yeah, domestic tourism plays an important role. Jelas pucuk pimpinan teratas Kerajaan Sabah yakin bahawa kesinambungan pentadbiran mereka mampu mampan sampai ke akhir penggal untuk melaksanakan segala manifesto dan juga aspirasi walaupun faksinya berbeza dengan Putrajaya. Ini menjanjikan 14 wakil rakyat Kerajaan Sabah ini ke sesi pertama sejak Kerajaan Perikatan Nasional nanti bulan Mei di Dewan Rakyat, menjanjikan pelbagai perkara. Tapi itu kita nantikan. Sekianlah saja laporan Esra Awani
dari Sutra Harbour, Kota Kinabalu, Sabah, kembali ke Syazwani di Bukit Kewangan, Kuala Lumpur.